Okey, berlanjutan daripada penjelasan Datuk tadi, sikit sebanyak kita dapat tahulah siapa yang keluarkan dulu, siapa yang keluar dulu, ROS keluar dulu. Okey. Dia macam ni, ROS keluarkan surat tu dulu. Tetapi amat tidak bertanggungjawab. Kerana keluar surat yang ROS keluar itu adalah surat yang berstatus akta rahsia rasmi. Saya harap pihak Kementerian Dalam Negeri menyiasat siapa yang mengeluarkan surat ROS ini. Kerana ianya adalah pelanggaran OSA. Selepas ROS keluar surat, Susah Agung UMNO telah merayu kepada Menteri Dalam Negeri. Dan dengan kuasa yang ada pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk memberi pengecualian. Dan masa zaman Ismail Sabri, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Masa zaman Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Masa zaman Mahathir Mohamad, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Dah berpuluh tahun dah. Kenapa mereka tidak pernah mempertikaikan kuasa itu ada pada tangan Menteri Dalam Negeri? Dan bagaimana mungkin mereka nak mengatakan bahawa Menteri Dalam Negeri menyamatkan Datuk Seri Zahid, sedangkan fakta yang jelas sepanjang tempoh 76 tahun memang jawatan Presiden tidak dipertandingkan, kecuali hanya 4 kali saja jawatan Presiden dipertandingkan. Kalau misalnya Menteri Dalam Negeri tiba-tiba ikut apa yang ROS buat, memberi penafsiran yang berbeza dengan sepanjang tempoh 76 tahun, there is something wrong. Orang akan kritik Menteri Dalam Negeri. Kenapa kamu tak ikut prosedur selama hari ini kamu benarkan? Supaya jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Kenapa kali ini tiba-tiba bila Datuk Seri Zahid menjadi Presiden, berlakunya penganaktirikan ataupun berlakunya double standard? Tidak boleh zaman Datuk Zahid kerana dia nak dijatuhkan oleh setengah-setengah orang yang rapat dengan Perikatan Nasional, maka tidak boleh diluluskan, tidak boleh diberikan pengecualian khas untuk jawatan Presiden dan Timbalan yang diputuskan oleh perwakilan, dipertandingkan. Siapa sokong, siapa tak sokong, dipertandingkan, bukan free. Bukan kita gunakan autokrasi ataupun kita gunakan veto. Tak ada pertandingan, tak ada. Dipertandingkan dan disokong oleh 95% perwakilan. Takkan Menteri Dalam Negeri nak buat satu keputusan. Ini urusan dalaman parti UMNO. Dan urusan dalaman parti UMNO ini diputuskan oleh perwakilan UMNO dan kemudiannya disahkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengikut perkara 2.2 yang mempunyai kuasa untuk memutuskan jika ada dispute, jika ada sebarang perbalahan, pertelingkahan, dari segi penafsiran dan sebagainya. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah pun bermesyuarat dan ianya keputusan itu mengikut pasal 2.2 dah disubmit pada RS. Itu sebab saya rasa salah satu kesilapan kerajaan hari ini ialah bila kita berkuasa, perkara pertama, jangan kita tinggalkan saki baki pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional yang dah tentu-tentu orang dia untuk kekal di dalam posisi yang boleh mendatangkan bahaya pada negara. Sudah pastilah mereka akan membantu kerajaan ataupun tim Muhyiddin. Kerana kalau misalnya mereka berjaya untuk buat untuk batalkan contohnya benda ni yang akan mengundang kepada, contohnya lah bila surat ni keluar, apa akan berlaku? Surat ni keluar, orang akan nampak seolah-olah bahawa Presiden UMNO ni kuku besi. Padahal keputusan ni cadangan perwakilan, cadangan jurucakap dan diputuskan oleh 95% perwakilan. Ianya keputusan parti yang Datuk Zahid tak boleh nak kata no. Dia kena ikut, dia kena akur dengan keputusan parti. Tetapi gambaran sudah pasti gambaran yang buruk. Dan kenapa dikeluarkan sekarang? Sebab pemilihan akan berlaku pada 18 hari bulan Mac ini. Bila keluar dokumen ni, ini OSA, surat Datuk Seri Saifuddin juga OSA. Macam mana boleh keluar? Sebab ada orang potong perkataan sulit
rahsia tu, maka ianya dianggap sebagai bukan dokumen OSA. Sebenarnya OSA punya dokumen. Nampak tak? Ada perancangan jahat. Sebab apa? Bila keluar benda ni, imej buruk akan ada pada tim presiden. Bila tim presiden dapat imej buruk ni, peluang untuk calon-calon naik presiden MKT daripada sebelah yang pro Perikatan Nasional, peluang mereka menang cerah. Akhirnya akan runtuhlah kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau tukar balik tim yang pro Perikatan Nasional ini, ketua pengarah akan kekal, ketua-ketua GLC, ketua-ketua agensi akan kekal. Itu sebab kita sebagai rakyat kena bijak memikirkan kenapa benda ni berlaku. Kenapa surat yang berstatus OSA boleh tular? Anda kena faham. Ezam Maknof bila dia keluarkan surat, contohnya kertas pertuduhan ke atas Fazrin Azwar, iaitu menantu kepada Tan Sri Rafidah Aziz yang diberikan saham oleh MITI. Dia keluarkan dokumen itu walaupun dia mendedahkan perkara yang benar, tetapi perbuatan dia ini akhirnya menyebabkan dia didakwa dan dijatuhkan hukuman di bawah Akta Rahsia Rasmi. Dia kena 18 bulan. Itu sebab siasatan perlu dibuat oleh pihak polis. Bagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh pendaftar ROS ini boleh bocor. Kerana saya yakin ada niat jahat di sebaliknya. Okey? Okey. Tadi jawapan kepada saudara Afiq. Saudara Afiq tu anak Datuk Nasir, bekas ketua bahagian Kuala Nerus dulu. Dia ahli UMNO biasa di cawangan Pak Katak, Kuala Nerus. Nama cawangan pun nama Pak Katak. Dan dia adalah merupakan pegawai kepada Datuk Dini Susah Akbar, kepada Datuk Seri Ismail Sabri ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi kita boleh nampaklah kaitan itu, sama ada kaitan ke tak ada kaitan, tuan-tuan fikirlah sendiri. Saya rasa mungkin kebetulan saja. Mungkin juga kebetulan saja bahawa maklumat daripada ROS ni senang sangat diperolehi daripada Ismail Sabri. Semua kebetulan. Okey? Okey. Ya. Soalan seterusnya tu. Ya. Ni bersangkut paut dengan ROS lagi tu. Masuk maghrib belum? Belum. 10 minit. Okey. 10 minit. Betul ke ada kabar-kabar angin ni, ketua pengarah ROS ni ada bersangkut paut dengan PAS, Datuk? Adakah kabar-kabar angin ni betul? Sama ada dia ahli PAS ataupun tidak, tapi dari segi pengajian dia dengan pemimpin-pemimpin PAS lebih kurang begitulah. Mana ada bau-bau bacang je lah. Ada. Mungkin dia sympathizer. Okey, soalan seterusnya. Ni hari ni kita digembar-gemborkan dengan komen-komen daripada H2O tu. Hari ni muka akhbar berita harian hari ni, Datuk Seri Hishamuddin Hussein mempersoalkan apa yang sedang berlaku kepada UMNO sehingga mengheret Menteri Dalam Negeri ke kancah polemik UMNO sekarang. Apa komen Datuk? Kita suruh dia jawab. Dia juga pernah jadi Menteri Dalam Negeri ketika Datuk Seri Najib menjadi Presiden UMNO. Ketika itu tidak ada pertandingan jawatan Presiden. So adakah dia selaku Menteri Dalam Negeri telah diheret ke kancah ni? Cuba tanya dengan dia. Cuba tanya dengan dia. Ketika dia juga berada dalam kabinet zaman Tun Dr. Mahathir, adakah Menteri Dalam Negeri ketika itu yang mana menghadiri mesyuarat kabinet yang dia juga turut hadiri, diheret dalam kancah untuk menyelamatkan Tun Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO dengan memberikan pengecualian khas setelah diluluskan oleh perwakilan? Itu sebagai satu kesalahan. Benda yang tak salah
janganlah kau jadikan benda itu salah. Perlembagaan UMNO perkara 2.2 menyatakan bahawa kalau ada perbalahan berhubung dengan urusan persidangan dan sebagainya, ianya boleh diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Itulah badan tertinggi yang boleh membuat keputusan. Dan keputusan itu adalah muktamad, tidak boleh dipertikai. Selepas kita submit keputusan Perhimpunan Agung UMNO kepada ROS, kan, sepatutnya tidak ada masalah. 76 tahun penafsiran dia ialah dibenarkan, diberikan pengecualian. Kalau 76 tahun penafsiran dia menang tanpa bertanding pun sebahagian daripada pemilihan, tidak dipertandingkan pun sebahagian daripada pemilihan, sebab perlu melalui proses dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO, diputuskan oleh perwakilan, barulah boleh dapat status tidak dipertandingkan. Tapi kita pun tahu, sebab banyak sangat gunting dalam lipatan bagi orang-orang yang cuba nak mengkhianat UMNO ni. Saya ucapkan selamat mencuba, kerana pada waktu kita memberikan masa untuk mengisi borang, untuk mengisi jawatan Presiden dan Timbalan ini, mungkin ramai kita kena ada plan B juga, kan? Untuk makluman, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengisi borang untuk bertanding jawatan Presiden. Datuk Seri Muhammad Hassan juga mengisi borang untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden. Jadi jangan fikir korang je ada orang dalam, jangan fikir korang je ada gunting dalam selimut, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kita pun ada juga perancangan kita, strategi kita untuk mengatasi segala usaha untuk menjanamkan parti kita. We are prepared. So tak timbul soal apa pun, we are prepared. Datuk Zahid isi borang pencalonan, bertanding. Mak Hassan isi borang pencalonan, bertanding. Dan hanya Datuk Zahid mengisi borang Presiden, mengisi borang untuk bertanding jawatan Presiden. Ismail Sabri tak isi. Hanya Tuan Mak Hassan mengisi borang untuk isi jawatan Timbalan Presiden. Orang lain tak isi. Walaupun kita tahu Perhimpunan Agung UMNO telah meluluskan usul, tapi mereka isi juga borang, mereka hantar juga borang. That's how prepared we are untuk berhadapan dengan musuh-musuh dalam selimut ni. Sebab kita tahu daripada sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, kita punya parti ni dijahanamkan bukan oleh musuh kita. Parti kita ini dijahanamkan oleh orang kita sendiri. Itu sebab 18 hari bulan ini, 11 hari bulan ini, perwakilan pemuda, wanita dan puteri, tolong pastikan bila kita nak mengundi dalam memilih kepimpinan yang baru, kita pastikan orang yang kita undi itu boleh jaga kepentingan parti kita UMNO, bukan boleh menjaga kepentingan musuh-musuh politik kita. Nama ni menjadi memang familiar juga sekarang ni. Itu insan yang bernama Afiq Nasir ni tu. Bolehkah Datuk huraikan atau beri komen siapakah dia sebenar ni, Afiq Nasir ni? Adakah dia ni perwakilan ke? Siapakah dia ni? Dan apakah hubungan dia sebenar dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tu? Afiq Nasir ni dia bukan perwakilan. Dia bukan perwakilan. Itu sebab dia pun sepatutnya tidak ada merit untuk mempertikaikan ni. Tetapi bila dia membuat laporan pada ROS, sudah pastilah ROS menyiasat dan ROS memberikan pandangan. Cuma penafsiran oleh ROS itu ialah pemilihan. Mesti pilih. Mesti pilih. Tidak ada istilah menang tanpa bertanding. Tidak ada istilah tidak dipertandingkan. Sedangkan sudah ada track record bahawa hanya 4 kali dia ada pertandingan jawatan Presiden UMNO ni. Yang lain semua tidak ada pertandingan. Ianya diputuskan melalui proses yang sama yang kita buat dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kita mengusulkan jawatan Presiden Timbalan tidak dipertandingkan.
Ini kita faham. Jadi tafsiran yang dibuat oleh Ketua Pengarah ROS sekarang ini yang bercanggah dengan Kementerian Dalam Negeri, yang bercanggah dengan KSU. Kita pun fahamlah kenapa dia bercanggah. Sebab dia pun risau takut dia ditukar lepas ni. Jadi kalau dah keluar surat dia, yang sepatutnya selepas perbincangan surat ni pun tak boleh keluar. Tetapi macam mana surat ini boleh keluar? Surat ini hanya dihantar kepada Susah Agung BN. Sudah pastilah bila dapat surat ini, okey, ini kena faham apa yang berlaku. Bila dapat surat daripada ROS ini, Susah Agung BN telah merayu kepada Menteri Dalam Negeri. 8 muka surat, dia memperjelaskan apa yang selama hari ini pernah berlaku di dalam parti kita. Kita baru 4 kali dia bertanding. Kenapa tiba-tiba kali ini tafsiran ROS berbeza? Ketika Ismail Sabri dulu berada sebagai institusi politik kepada Susah Agung UMNO Sabaruddin Cik. Kenapa ketika itu dia tidak mempertikaikan bila zaman Tun Dr. Mahathir tidak ada pertandingan? Kenapa Hishamuddin Tun Hussein ketika dia menjadi Menteri Kabinet zaman zaman Tun Dr. Mahathir dia tidak mempertikaikan tidak ada pertandingan? Zaman Datuk Seri Najib Tun Razak dia tidak mempertikaikan tidak ada pertandingan jawatan Presiden. Zaman KJ menjadi Menteri Kabinet, ketika itu juga tidak ada pertandingan jawatan Presiden. Kenapa tidak dipertikaikan? Itu sebab bila kita dapat surat daripada ROS mengatakan bahawa ROS berpandangan ianya melanggar Seksyen 13 tu, maka Susah Agung UMNO merayu kepada Menteri Dalam Negeri. Sebab bila ROS buat keputusan, kita ada pihak yang lebih tinggi kuasanya. Memang Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa untuk memberikan pengecualian. Dan pengecualian ini telah diberikan banyak kali semenjak 76 tahun yang lalu. Cuma ada 4 kali saja tidak ada pengecualian. Kenapa dulu tak pernah ada orang pertikaikan sepanjang tempoh 76 tahun ini? Baru 4 kali je ada pertandingan. Maknanya sepanjang tempoh 76 tahun, penafsiran yang dibuat oleh ROS tidak ada masalah untuk Perhimpunan Agung UMNO membuat keputusan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan demi menjaga kemaslahatan parti. Apa contoh kemaslahatan parti? Apa contoh kebaikan kalau tidak ada pertandingan? Hari ini kita tahu bahawa yang takut nak menjadi kluster mahkamah, contohnya Muhyiddin, esok akan dihadapkan ke muka pengadilan. Esok Muhyiddin akan didakwa di mahkamah. Dia antara orang yang sanggup belanja untuk pastikan calon-calon yang dia nak taja jadi Presiden UMNO, naib-naib Presiden UMNO ni, dia sanggup keluar duit berapa banyak. Kerana kalau dapat menang, dapat merampas pengurusi Barisan Nasional dengan aku janji yang telah ditandatangani oleh 30 orang wakil rakyat MP BN. Daripada tarikh selepas pilihan raya pilihan raya ke-15 sehingga berlaku pilihan raya yang ke-16, pengurusi Barisan Nasional, ketua parti mempunyai kuasa untuk bawa 30 orang ini secara en blok. Walaupun mungkin 20 orang tak setuju, 10 orang saja yang setuju, seperti mana yang berlaku selepas pilihan raya, 10 orang menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi ketua parti sudah diberi mandat. Bukan Datuk Zahid diberi mandat, dia diberi mandat sebagai ketua parti. Kalau tukar ketua parti, ketua BN, kursi BN ditukar, maka dia akan tarik 30 ini memberi sokongan secara en blok kepada sesiapa yang diputuskan oleh Muhyiddin dan PAS. Ini kita kena faham. They will spend their money. Macam mana dia belanja duit sehingga kan dia boleh menang 74 kursi dengan menyogok pengundi-pengundi. Apalah sangat dia nak sogok 160,000 orang ahli UMNO ni? Number yang terlalu kecil. Kalau ketika pilihan raya 2015 kita boleh nampak video orang PAS merasuah pengundi-pengundi. Wallahi saya undi PAS,
Kita tengok duit diedarkan di pejabat-pejabat daerah. Kita tengok sampul surat dengan muka pemimpin Perikatan Nasional. Kita lihat bagaimana pejabat adun digunakan untuk mengedarkan rasuah, menyogok pengundi. Cuba bayangkan kalau berlaku pemilihan jawatan presiden dan timbalan. Orang akan rakam pula bagaimana betapa rakusnya nak dapat jawatan Presiden UMNO ni. Politik wang berlaku dalam parti. Kita dalam proses nak bersihkan parti. Parti pun kebetulan selepas kalah kita susah. Duit kita dibekukan, duit pun tak banyak. Kita dah ubah cara hidup. Ramai yang dulu korup, semua dah terpelanting, lari pergi ke Bersatu. Alhamdulillah kita dah bersihkan sebahagian. Sebelum pilihan raya, kita lakukan pembersihan lagi. Pemimpin-pemimpin yang tak bersih, kita dah bersihkan. Lepas pilihan raya, yang mana sabotaj parti, kita dah bersihkan. Kita ke arah bersihkan parti. Tiba-tiba kita benarkan pemilihan yang akhirnya akan menayangkan video-video macam mana kita viralkan video pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional merasuah pengundi. Kita akan tengok Perikatan Nasional pula keluarkan video betapa teruknya pemilihan UMNO. Mereka sanggup membayar duit untuk memenangi jawatan dalam UMNO. Jadi, walaupun saya secara peribadi, saya mahu pemilihan diadakan. Tetapi, concern 140 lebih orang ketua-ketua UMNO bahagian yang tak mahu pertandingan berlaku kerana takut benda-benda macam ni, takut imej parti makin rosak. Ini adalah satu perkara yang bagi saya kerisauan mereka itu munasabah.